وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona. Kalau di talian kita ketika ini, sahabat pendengar, sahabat penonton yang sedang tonton, kita sedang bersama dengan tetamu kita berada di talian maya kita ni, Alhamdulillah, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarak IKIM. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini para pendengar, masih doktor membincangkan tentang maslahah umat, keutamaan pemimpin. Dan kita tahu doktor ada satu hadis yang muttafaq alaih tentang ini kepimpinan dan sebagainya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Panjang hadis ini tentang lelaki juga yang berai tentang rumahnya, dan perempuan juga, maknanya bukannya lelaki sahaja yang bertanggungjawab, tapi perempuan juga bertanggungjawab. Maknanya sama-sama lah bertanggungjawab ke situ. Mungkin kita untuk waktu ini, untuk sambungan bersama doktor, kita nak tahu lah juga kepimpinan dalam Islam dan juga peranan utama pemimpin ini, doktor. Bagaimana? Silakan doktor. Terima kasih. Terima kasih Mona dan Syafiq. Sama. Ya, betul. Yang Mona sebut tadi tu, dia bukan lelaki sahaja, dia wanita juga. Sebab kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah di situ ra'in itu dia bukan pemimpin saja, dia macam pemelihara kan, dia penjaga. Dan kadang-kala wanita punya peranan lebih besar, Syafiq ya. Kalau di rumah tu, kalau mem kita tak masak, teruk kita satu rumah merana tu satu hari tak ke mana. Jadi masing-masing punya peranan sebenarnya dalam konteks kepimpinan, dan juga memberi kesan kepada ra'iyatih itu, sesiapa yang kita jaga kemaslahatannya itu. Jadi sebab itu kita kena kembali kepada peranan pemimpin itu apa. Yalah, kita elok kita bincang yang besar dulu, Mana Syafiq. Kemudian nanti kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita dan juga peranan kita dalam konteks yang lebih kecil di rumah dan lain-lain lagi. Kalau pemimpin itu sendiri, ulama-ulama kita yang menulis tentang kepimpinan seperti Al-Mawardi misalnya dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ataupun Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah juga ada bercakap tentang peranan pemimpin. Dia kata peranan pemimpin ni secara dasarnya ada dua yang penting. Misalnya Ibn Khaldun mengatakan pemimpin itu berperanan untuk hirasatud din wa siyasatud dunia. Dia punya peranan ialah memelihara agama dan mentadbir dunia ini. Siasah atau mengawal selia dunia ini. Al-Mawardi juga bercakap tentang perkara yang sama. Peranan pemimpin itu adalah untuk melaksanakan dan menegakkan agama, serta mengurus, mentadbir dan memakmurkan dunia ini dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama. Jadi nampaknya ada dua peranan penting dalam sudut pandang Islam itu. Kalau dia jadi pemimpin, pastinya yang dikena pelihara ialah satunya agama. Tidak boleh jadi pemimpin tetapi agama jadi kucar kacir, tidak terjaga, syariat tidak terpelihara misalnya. Sebab itu kita punya neraca itu kena neraca yang sama dengan maqasid syariah itu sendiri, ya. Dan maqasid syariah itu diturunkan adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba, masalihul ibad. Dengan cara apa? Dengan cara jalbul masalih dengan darul mafasid, dengan memastikan bahawa masyarakat yang berada di bawah itu sentiasa mendapat maslahah dan terpelihara dari segala bentuk mafsadah ataupun kemudaratan ataupun keburukan. Jadi saya ingat itu kita dah bicara banyak kali lah tentang 5 perkara yang maqasid syariah tu kan. Nak jaga agama, jaga akal, jaga
uh, nyawa, jaga harta dan jaga keturunan. Jadi kalau pemimpin pun itu boleh menjadi kayu ukurnya sejauh mana pemimpin itu menjaga hal-hal yang juga dipelihara oleh syariat. Yang keduanya siasat dunia, untuk mengawal selia tentang hal-hal keduniaan inilah. Dan kalau kita tanya Maulana Syafiq, siapa contoh kita? Kita pasti dah tahu jawapan lah. Kalau nak bercakap tentang kepimpinan, contoh kita tidak lain merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Kenapa Nabi itu menjadi contoh terbaik dalam konteks kepimpinan Maulana Syafiq? Ini bukan sekadar kita suka-suka cakap sebab kita Nabi memang telah membuktikan, Rasulullah SAW itu telah membuktikan bahawa dalam dua hal yang kita sebutkan tadi, hirasatuddin dengan siasat dunia itu, memelihara agama dan mengawal selia dunia itu, Nabi telah buktikan dalam risalah dan nubuwah Nabi itu, kedua-dua itu terpelihara dengan baik. Agama dah pasti Rasulullah merupakan Rasul yang membawa agama, ada risalah, ada kitabnya apa semua, ada wahyu yang Allah turunkan. Dan dalam konteks keduniaan pun Rasulullah merupakan ahli siasah yang terbaik. Sebab itu kalau kita baca Imam Al-Ghazali misalnya, dalam Ihya Ulumuddin tu ada menyebut tentang peringkat-peringkat siasah, peringkat-peringkat kepimpinan ini. Dan kata Imam Al-Ghazali, kepimpinan yang terbaik adalah kepimpinan Rasulullah, sebab Rasulullah menjaga Rasulullah SAW menjaga maslahah kerohanian dan rohani dan jasmani manusia sekaligus. Iaitu dengan agama Rasulullah bawa memelihara kerohanian manusia, dan dengan kepimpinan Rasulullah SAW menjaga kemaslahatan jasmani manusia. Sedangkan selepas Rasulullah, kedua-duanya itu dia terpisah jadi dua. Ada dua kelompok. Kelompok yang menjaga aspek kerohanian yang kita panggil al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Tetapi tumpuan para ulama itu secara umumnya lebih menjaga kemaslahatan rohani, imannya, agamanya. Sementara yang dipanggil kelompok kedua yang dipanggil umara, kan, ulama dan umara ni adalah macam khalifah, macam pemimpin-pemimpin. Mereka itu menjaga maslahah jasmaniyah. Jasmaniyah ni ekonominya, kesihatannya, semualah. Kalau hari ini kita boleh kenal dengan kementerian yang banyak itu semua umara punya urusan. Jadi pastinya kita maklum bahawa kita selepas Nabi itu tidak ada orang sehebat Nabi dah. Jadi tugas Nabi yang tadinya dua-dua itu boleh tergabung, jaga agama dan jaga dunia, jaga rohani dan juga jasmani itu, selepas Nabi itu terpecah kepada dua. Ada ulama dan ada umara. Tetapi kedua-duanya harus bekerjasama lah untuk memastikan cara Nabi memimpin itu berjalan terus dengan baik. Jadi saya rasa itu cantik kalau kita faham erti kepimpinan, dan pemimpin hari ini dia kena pastikan dua bidang itu, dua aspek itu terpelihara. Mungkin saya sebut sikit tentang apa prinsip-prinsip penting dalam kepimpinan dalam Islam ni, Maulana Syafiq. Yang pertama, siasah dan kepimpinan dalam Islam ni kita tidak memisahkan antara nilai hidup di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau dia jadi pemimpin, dia tak boleh fikir dia jadi pemimpin kat dunia saja. Betul. Tadi kan tugas yang pertama itu ialah untuk memelihara agama. Maksudnya pemimpin yang terbaik itu ialah pemimpin yang memikirkan juga apa nasib agama, masyarakat dan rakyat yang dia jaga ini ketika mereka mati nanti. Bukanlah pemimpin nak kena cek siapa yang mati pergi masuk syurga ke neraka, tapi pastikanlah bahawa kehidupan mereka di dunia ini terpelihara agamanya, supaya nanti mereka termasuk orang-orang yang insya-Allah di akhirat nanti juga mendapat tempat yang baik dan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada pemisahan. Kadang-kadang ada falsafah politik kalau di barat itu, Maulana Syafiq, yang sekular lah. Dia bagi dia kepimpinan ni hanya hal-hal dunia saja. Hal agama itu mungkin gereja punya urusan, kan. Tetapi dalam Islam, pemimpin juga punya peranan untuk memelihara agama rakyatnya. Yang kedua, dalam Islam, pemimpin dan yang dipimpin
tertakluk pada nilai-nilai akhlakiah yang sama. Dia tak ada dua darjat macam Ramli Antara dua darjat. Maknanya pemimpin ada dia punya undang-undang tersendiri, untuk rakyat ada undang-undang sendiri. Tidak. Dalam Islam, syariah itulah yang menjadi nilai dan prinsip yang sama dilaksanakan kepada pemimpin dan juga kepada rakyat. Maknanya kalaulah rakyat itu mencuri, misalnya bersalah, kena dihukum, maka samalah pemimpin pun kalau melakukan benda yang sama harus juga dihukum begitu. Kalaulah rakyat harus menghormati satu dengan yang lain, maka pemimpin pun sama harus menghormati satu dengan yang lain. Kalaulah rakyat itu kena mengikuti undang-undang dalam setiap aspek kehidupan, maka sama juga pemimpin juga harus menjaga undang-undang dalam semua aspek kehidupan. Jadi cantik. Dia tidak ada double standard dalam Islam ini. Pemimpin dan rakyat itu punya sistem nilai yang sama, dan memang kecenderungan manusia ni annas ala dini mulukihim. Manusia ni dia akan suka ikut contoh pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin itu baik, pemimpin sendiri berikan contoh teladan yang baik, maka pastinya rakyat juga akan gembira dan akan mengambilnya sebagai contoh. Dan yang akhir sekali, Maulana Syafiq, prinsip ketiga ialah setinggi mana pun kedudukan seorang pemimpin itu, dia tidak boleh mendakwa kekuasaan yang mutlak. Kan? Sebab kita dah kata tadi, kuasaan yang mutlak itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin dia hanya diberikan amanah untuk menjaga amanah kepimpinan, maka dia tidak boleh misalnya menggunakan kuasa yang adanya itu untuk bersifat kuku besi kan. Dia dah jadi Tuhan lah pula. Kerana itulah yang dibuat oleh Firaun ketika Firaun merasakan dirinya seperti Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka berkata Firaun itu bahawa aku adalah Tuhan yang maha tinggi, kerana dia duk rasa kuasa itu miliknya secara mutlak dan dia boleh buat apa sahaja ke atas yang lain. Dan akhirnya kita pun tahu apa ceritanya. Firaun itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hina sekali. Ya, Masya-Allah kan, itu konsep dan juga apa yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah yang terdahulu kan. Tambah-tambah beliau tersebut model yang terbaik ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dan doktor, bila kita sembang bincang-bincang tentang pemimpin, saya pasti rakan-rakan pendengar pun dah mula memberikan komen-komen dan juga pertanyaan. Ada yang bertanya, macam mana doktor kalau hari ini kita nak pilih nak dapatkan pemimpin yang terbaik untuk kita? Kalau lihat dari sudut pelbagai ideologi, konsepnya, metodologi ataupun plan-plan yang diberikan pelbagai kan. Jadi bagaimana masyarakat boleh sama-sama seimbangkan keadaan ini, dan sebenarnya masyarakat pun mempunyai peranan penting untuk membentuk pemimpin. Pemimpin kadang-kadang dia lihat pada masyarakat, dia kena faham masyarakat macam ni, orang yang macam ni, dan apa yang dia perlu buat. Kejap lagi doktor akan berikan sedikit pandangan di situ, insya-Allah kan, Mona? InsyaAllah. Dan untuk waktu ini para pendengar dan doktor kita berehaskan lagi, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini mengisahkan tentang sikap dan pendirian yang sewajarnya diambil oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa orang-orang musyrikin apabila mereka berjumpa dan bertemu, mereka akan bercakap-cakap perkara yang memperolok-olokkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Lalu Allah menurunkan ayat ini melarang para sahabat daripada duduk bersama-sama mereka sehinggalah mereka tidak lagi bercakap-cakap seumpama itu.
dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, kita terdedah untuk bercakap dan berbincang dengan semua orang di alam cyber. Pelbagai topik dibincangkan sehingga persoalan-persoalan sensitif yang mungkin melibatkan akidah dan agama. Ayat ini mengajar kita supaya bersikap selektif dalam memilih tajuk perbualan dengan rakan-rakan kita. Jika ia berkenaan sesuatu yang dirasakan boleh membawa kepada kekeliruan tentang Allah, Rasul, Al-Quran dan sebagainya, maka sebaik-baiknya kita jauhkan. Ini kerana dalam media seumpama ini, semua orang seolah-olah mengetahui semua perkara dan kelihatan serba tahu, lalu dengan beraninya memutuskan sesuatu tanpa asas ilmu yang betul, tanpa meraihkan ahli dan mereka yang lebih berautoriti dalam bidang yang dibincangkan, tanpa mengira adab dan kesopanan. Untuk itu, marilah kita berhati-hati kerana syaitan sentiasa menanti-nanti peluang untuk merosakkan akidah kita, antaranya dengan perbualan dan perbincangan tersebut. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Empuria Islami hanya di Radio Siti Pemahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Betul, Fas'aluna, tanyalah kami. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian maya, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik, Pusat Syarak, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan kita berbincang dengan tajuk hari ini tentang kepimpinan ataupun tentang pemimpin yang boleh sama-sama untuk menjadi keutamaan masalah umat. Okey, masalah umat, keutamaan pemimpin. Dan doktor, tadi sebelum kita berehat ada juga soalan yang kita dapat daripada para pendengar. Kalau hari ini kita lihat doktor, pelbagai sudut pemimpin yang kita ada di sekitar kita kan, di sekeliling kita. Jadi bagaimana doktor untuk masyarakat sendiri yang boleh memimpin, yang boleh untuk pilih pemimpin yang terbaik, dan juga sebenarnya bagaimana masyarakat juga boleh membentuk pemimpin. Maksudnya pemimpin kena faham apa keperluan-keperluan umat, pemimpin kena faham apa yang berlaku daripada sudut kat bawah-bawah ni berdasarkan plan ataupun metodologi kaedah yang mereka bakal lakukan doktor. Mungkin doktor pandangan silakan. Ya. Penting sekali bila kita sudah maklum tadi bahawa kepimpinan ini merupakan satu benda yang amat besar. Betul. Maka yang paling utama ialah amanah kepimpinan itu. Harus dipegang dengan baik, dan amanah ini bukan perkara kecil. Rasulullah SAW sendiri mengaitkan amanah ini dengan keimanan, dengan mengatakan bahawa la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga janjinya. Jadi amanah ini merupakan prinsip yang paling asas dalam konteks kepimpinan, dan kita sekali lagi contoh kita tidak lain melainkan Rasulullah SAW yang salah satu sifatnya ialah alamin, bahawa Nabi itu cukup beramanah. Dalam peristiwa hijrah baru ni pun kita sedia maklum dalam kisah Rasulullah SAW itu sendiri, sebelum berhijrah itu Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk memulangkan barang-barang yang diamanahkan oleh orang-orang Quraisy kepada baginda. Itu satu contoh amanah yang cukup tinggi. Kemudian ciri lain Maulana Syafiq ialah keikhlasan. Kenapa? Kerana kita sebut tadi bahawa kepimpinan ini disebabkan dia berkaitan dengan kuasa, maka ramai yang kadang-kadang terkesima dengan perkara-perkara yang datang bersama kuasa itu. Sebab itu kena diingatkan kepada pemimpin bahawa kekuasaan itu bukan satu kemuliaan. Kepimpinan itu bukan satu kemuliaan, tetapi dia satu taklif, satu pertanggungjawaban. Kerana berat nanti di akhirat, berat di dunia juga berat, perkara-perkara yang kita harus tanggung apabila kita mengambil amanah kepimpinan ini. Ikhlas. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga
harus ada ilmu, kerana kepimpinan, lebih-lebih lagi kepimpinan hari ini Maulana Syafiq, dia merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Dia tidak simple macam dulu. Banyak perkara yang nak diambil kira dalam konteks pentadbiran dan lain-lain lagi. Maka penting ilmu. Dan perlu ada agama, kekuatan iman misalnya. Sebab itu Imam Al-Ghazali ketika mengingatkan pemimpin dalam karyanya Nasihatul Muluk, nasihat kepada pemimpin ataupun pemerintah atau penguasa itu, perkara pertama yang Imam Al-Ghazali ingatkan kepada para pemimpin ialah ingat kepada, kerana kepimpinan ini berkaitan kuasa, ingat kepada yang punya kuasa yang mutlak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya akidah itu harus menjadi trust utama. Kalau kita kenal Allah yang punya kuasa, maka kita akan sedar bahawa kalau kita berkuasa pun kita hanyalah mengambil amanah dan tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang berkaitan dengan kuasa. Tetapi macam biasalah Mona dan Syafiq, Al-Quran juga menyebut bahawa amanah ini bila diberi kepada manusia itu cenderung untuk bersifat zalim dan jahil tentang amanah itu, maka akhirnya berlakulah kezaliman, dan kita harap dan kita doakan perkara itu tidak berlaku dalam konteks kepimpinan dan pemimpin yang ada dalam negara kita, insya-Allah. Kemudian kepimpinan ini juga dia kena, sebab ada satu kisah Nabi Musa yang kita tengok dalam Al-Quran, yang Nabi Musa membantu dua perempuan yang untuk ambil air tu kan. Maka bila dibawa pulang ke rumah, antara nasihat untuk mengambil Nabi Musa itu sebagai pekerja ialah inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Dua ciri yang terbaik untuk dilihat dalam kita memilih di situ konteks pekerja lah, tetapi pemimpin juga ialah al-qawi al-amin, yang kuat. Yang kuat ini maknanya yang mempunyai keberanian, yang mempunyai kekuatan, yang berani bertanggungjawab atas apa sahaja keputusan dan dasar yang kita lakukan. Itu penting. Sebab ada kisah Rasulullah SAW sendiri, Maulana Syafiq, salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah datang kepada Rasulullah untuk meminta jawatan kepimpinan. Tapi Rasulullah tahu bahawa Abu Dzar ini agak lemah dari sudut psikologinya, dari sudut kepimpinan, maka Rasulullah tak beri. Dan Rasulullah beritahu pula kepada Abu Dzar bahawa kepimpinan adalah sumber kehinaan dan penyesalan di hari kiamat nanti, kecuali orang yang mengambilnya dengan penuh tanggungjawab. Maknanya Rasulullah ingatkan bahawa ini bukan kecil-kecil ini dalam konteks kepimpinan ini, kerana ia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka kena ada kesediaan, kena ada keberanian, kena ada kewibawaan. Dan kita kena ukur baju di badan sendirilah, Maulana Syafiq. Betul. Saya pun tak berani nak ambil tugas-tugas kepimpinan yang tinggi-tinggi, yang besar ni, kerana kita rasa kita tak mampu, terutama sekali dalam konteks al-qawi al-amin tadi, bersifat kuat dan bertanggungjawab, dan juga al-amin, amanah kepada kepimpinan itu. Tapi sesiapa yang diberikan amanah, telah diberi kepercayaan, dia kena laksanakan. Betul. Dan kena mengambil dua semangat yang kita sebutkan tadi, Maulana Syafiq. Masya-Allah, itu dia yang kita namakan sebagai pemimpin. Bukan hanya sekadar kita lihat daripada sudut individu, itu dah memang tetap, Doktor, bagaimana kita pimpin hari ini kita kan, tanggungjawab kita bersama Allah, tanggungjawab kita dengan masyarakat, semua itu perlu dapat kepimpinan. Dan bagaimana hari ini kita boleh bangunkan diri kita dahulu, pimpin dahulu diri kita, baru boleh sama-sama kita pimpin juga untuk orang lain, seperti format yang Doktor berikan kepada kita tadi, Mona, iaitu iman, agama, ilmu, ikhlas, amanah, semua tu kena ada ni, insya-Allah. Mona, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang banyak yang kita belajar pada hari ini, sebenarnya bukannya kita nak juga jadi pemimpin yang al-qawi al-amin, tapi kita tengok juga kesesuaiannya, insya-Allah. Mesti ada yang lebih hebat, insya-Allah. Semoga semuanya
baik-baik insya-Allah untuk Amin. petang ini dan untuk di Malaysia insya-Allah. Kalau pemimpin kat rumah tu Syafiq tak boleh tolak lah. Allah Akbar. Takkan amanah tu pun nak tolak. Oh kan. Tiga orang rakyat. 3 tu. Tapi 3 ni pun kita pun rasa berat juga doktor ni. Allahu Akbar. Mencabar doktor. Saya baru 3 kat Mona. Lagi tu 4 ke 5. Pemimpin juga tu. Pimpin dekat dapur, pimpin dekat depan kan cik. Kementerian macam-macam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Ya, silakan doktor. Ya, seperti yang kita sebut tadi Maulana Syafiq, kita juga pemimpin. Betul. Kita juga pemelihara, kita juga penjaga amanah. Dan jangan kita hanya melihat pemimpin ini orang atas saja. Ya. Tadi kita dah kata tadi dia menurun turun sampai yang paling bawah. Hatta kalau orang yang tidak ada keluarga pun Maulana Syafiq pun dia masih pemimpin. Dia pemimpin kepada dirinya sendiri. Kerana para ulama kita memberikan tamsilan bahawa diri kita itu juga sebenarnya satu kingdom, satu kerajaan, satu pemerintahan. Yang menjadi rajanya ialah pemimpinnya ialah hati, dan yang menjadi rakyat dan juga pengikutnya ialah anggota-anggota kita yang lain. Kalau yang dalam itu pun fail, Maulana Syafiq, maka maknanya kita gagal dalam konteks kepimpinan yang paling kecil, yang paling kecil iaitu dalam diri kita sendiri. Dan malah walaupun dia paling kecil, dia paling besar juga kerana setiap orang itu ada dia punya kerajaan dalaman itu. Maka kalaulah katakan seorang pemimpin yang punya kuasa ataupun jawatan yang cukup besar dalam sebuah pemerintahan, tapi dalamannya itu bermasalah, jiwa dan hatinya itu tidak memerintah dengan baik, nanti kita bimbang dia akan diterjemahkan dalam konteks luaran dan dia akan mempengaruhi kepimpinan luar yang dia lakukan. Jadi sebab itulah semua orang kena bermula dengan kepimpinan yang baik dan cemerlang dalam diri. Jiwanya kena bersih, jiwanya kena ikhlas, jiwanya kena betul-betul memberikan pengarahan yang betul kepada semua rakyat dirinya itu, dan insya-Allah dia akan beri kesan kepada kelompok yang lebih besar, keluarga, masyarakat, negara, ummah secara keseluruhannya. Dan itu yang Islam ajar, bermula dengan diri, kemudian kita bergerak kepada perkara yang lebih besar. Jadi tak kiralah di ruang mana, di peringkat mana kita berada, mainkanlah peranan sebagai ra'in itu, sebagai pemimpin, pemelihara, penjaga itu, insya-Allah kita akan menyumbang kepada kesejahteraan dan kemaslahatan ummah secara keseluruhan, Maulana Syafiq. Ya, insya-Allah semoga itu akan menjadi satu perkara penting bagi kita untuk nak menjadikan kita ni sebagai pemimpin. Jangan rasa kita daripada jauh daripada pemimpin, kita sedang memimpinkan diri kita sendiri, keluarga kita, ahli keluarga, adik-beradik kita, semua itu adalah tertakluk kepada kepimpinan kita. Masya-Allah. Banyak yang kita belajar ni Mona. Insya-Allah moga kita sama-sama ambil iktibar dan juga pengetahuan ini sebagai panduan untuk kita. Insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Muhammad Faid Muhammad Syahran. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Salam Ashura kepada doktor juga. Selamat puasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Itu kita rasa bukan kata setakat di media sosial kita saja Mona, tapi sebenarnya kita ada alamat email yang anda boleh hantarkan terlebih awal soalan-soalan untuk kita ajukan kepada tetamu kita menerusi rancangan Fas'aluna. Tanyalah kami, Mona. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my, insya-Allah. Baik. Itu saja pertemuan kita. Terima kasih kepada anda yang terus tonton. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Euforiah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvil Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvil Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvil Care telah membantu
lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Jika anda dari zon merah atau kontak rapat kepada kes COVID-19, kuarantinkan diri demi orang yang tersayang. Mungkin anda membawa COVID-19 tanpa disedari dan menjangkiti orang lain. Bersama-sama kita menghentikan penularan wabak COVID-19. #kita mesti menang. #kita jaga kita. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun ke-20. Terima kasih kepada anda kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari Yayasan Izi Prihatin